KPM. Inilah dia Kasania bersama dengan saya Ahmad Nazir dan juga si cantik manis cikgu kita, Cikgu Cleopatra. Bukan, Cikgu Zuraini. Cikgu, Masya Allah, cantik-cantik kita semua kali ni. Cikgu segak-segak. Ada yang seperti Princess Jasmine. Betul. Ada seperti yang Jafar. Seperti Jafar. Juga saya seperti apa ni, Cikgu? Seperti mungkin jejaka Arab yang lagi tampan, kacak, gagah. Lagi. Tapi Cikgu, kenapa mungkin, Cikgu? Ni Cikgu, saya pasti ramai murid-murid kat luar sana ni tertanya-tanya, apa kena-mengena dengan kita pakai kostum macam ni dengan kita nak belajar hari ni, Cikgu? Jadi sekarang kita akan belajar asas sinografi. Okey, asas sinografi ni terdiri daripada tata cahaya, tata bunyi, set dan prop, kostum dan juga tata rias. Jadi cikgu nak sekarang ni cikgu nak terangkan tentang kostum dulu. Boleh Cikgu, tidak ada masalah. Jadi, apa itu kostum? Kalau setahu saya, Cikgu, kostum ni macam kita pakai sekarang ni lah. Betul. Kalau zaman-zaman orang kata dulu zaman-zaman Arab ke apa, Morokon. Cikgu kan? Kan Arab night ke? Kita pakai macam ni lah. Ya, betul. Ini adalah kostum yang berkonsepkan atau bertemakan Arab. Okey. Jadi kat sini juga saya nak bagi penerangan. Pentingnya memakai kostum dekat atas pentas. Pelakon memakai kostum dekat atas pentas. Kenapa, Cikgu? Kenapa? Kenapa? Sebab kostum-kostum ini akan membantu. Akan membantu pelakon itu menyampaikan konsep. Dan juga menaikkan mood. Menyampaikan konsep, menyampaikan tema cerita, menyampaikan mood cerita, watak perwatakan. Sebab itulah cikgu punya bulu mata macam Cik Tak. Betul. Ambil kau. Dia juga membantu kita, seseorang pelakon tu untuk membina watak perwatakan. Terbaiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan macam kalau Cikgu Aziz ni kan, apa yang dipakai oleh beliau ni sebenarnya? Okey, mari sini Cikgu Aziz, mari sini. Kita tengok. Ini adalah kostum. Dia berwarna merah. Mungkin dia membina watak dan perwatakan tadi kan? Dia melambangkan atau mencerminkan watak seseorang itu. Contohnya kalau Cikgu Aziz ni, mungkin dia seorang raja yang tegas
tegas, garang. Mengikut kepada warna merah lah. Senang kata dia ni rajin macam antagonis tu ke cikgu? Ya betul, antagonis tu. Buat muka antagonis sikit. Alah comelnya. Contoh-contoh lah kan, kostum-kostum ni membantu untuk mencerminkan kita punya ciri-ciri watak. Membantu kita menghidupkan watak perwatakan. Maksudnya dari segi pilihan warna pun main peranan juga, ya, cikgu? Betul. Warna pun dia pilihan. Kalau misalnya dia dapat watak jahat, kenapa kita nak guna warna-warna yang lembut? Dia kena warna-warna yang cerah. Warna yang cerah pula. Warna yang terang. Warna yang terang. Ya. Cikgu. Cikgu Aziz boleh? Ya, terima kasih. Cikgu. Baiklah, itu Cikgu Aziz. Kalau Cikgu Syahira pula. Cikgu Syahira. Ke depan Cikgu Syahira. Silakan, Pisah Jasmine. Contohnya, kalau macam ni, kalau macam ni, dia membina, dia macam kostum ni membantu watak perwatakan dia menjadi seorang mungkin puteri, anak bungsu yang sopan santun, yang tengah menunggu lamaran daripada Akmal. Okey, dia kena warna-warna lembut lah, puteri-puteri yang ayu, kan? Warna itu memainkan peranan juga untuk membina watak perwatakan seseorang pelakon itu, Akmal. Maksudnya contohlah kalau Cikgu Syahira pakai macam ni tapi warna mungkin merah atau jingga ke apa ke, warna yang terang, warna yang garang. Itu pun salah satu juga mencerminkan macam Cikgu Syahira, dia ni mesti mungkin kakak tiri yang jahat ke atau mak tiri yang jahat ke. Ya betul. Umpama bawang merah bawang putih tu, tahu tak? Kalau ini bawang merah mesti bawang putih kan? Betul. Bawang merah boleh ke belakang? Wow. Dia macam tu kan saja dia selak. Dia dah itulah sebabnya kita pakai kostum, kita akan terbinanya watak itu sendiri. Secara tak langsung kan? Betul. Okey, itu dari segi kostum. Apa lagi cikgu nak kongsikan kepada kami semua ni, cikgu? Okey, selain daripada kostum ini, selain daripada membina watak perwatakan tadi, kostum ini akan membantu untuk kita penonton tahu latar masa, latar zaman. Latar masa, latar zaman, apa lagi? Latar tempat. Kalau penonton tengok kita pakai baju apa? Arab. Okey, mesti dia dah tahu. Okey, dia berlatarkan di padang-padang pasir. Contoh kan? Macam tu. Jadi itulah salah satu mengapa kita kena pakai baju kostum di atas pentas. Okey. Cikgu, dari segi orang kata tata rias macam makeup tu main peranan juga kan? Betul. Tata rias ni juga penting, okey. Cuba kita tengok Cikgu Syahira lah. Cikgu Syahira. Sebelum tu cikgu nak terangkan dulu tata rias itu apa. Okey. Tata rias ini adalah hiasan. Hiasan ini, yang ini hiasan juga, yang ini wajah. Warna-warna pada wajah-wajah ini adalah hiasan, tata rias kita panggil. Okey, dan itu pun membantu untuk menaikkan mood seorang pelakon juga kan? Okey, kalau misalnya seseorang pelakon itu tidak memakai makeup semasa melakonkan watak di atas pentas, maka nanti penonton akan sukar untuk melihat kita punya ekspresi. Sebab kita akan nampak kosong, pucat kan. Sebab makeup ini akan membantu untuk kita memperjelaskan lagi mimik muka kita dan juga ekspresi. Faham. Cikgu, saya nak tanya satu soalan tapi sebelum tu Puteri Jasmine boleh ke belakang. Minta Cikgu Aziz sekejap. Okey, Cikgu, sebab tu kadang-kadang bila saya tengok teater dekat luar kan, kalau seseorang itu memegang watak orang tua kan, dia macam melukis kedutan tu, itu memang kena ya cikgu? Betul. Kalau tata rias, kalau nak buat makeup tua, saya nak bagi satu teknik Saya nak bagi satu teknik. Kalau kita nak buat makeup tua, nak cari, kita kan tak ada kedutan-kedutan lagi. Jadi kita kena buat muka macam ni. Macam mana cikgu? Kita kena cari kedutan. Lepas tu kita garis.
supaya watak tata rias tu akan menjadi tau. Jadi jadi murid-murid dekat rumah bolehlah cuba. Cuba buat muka yang tu ke? Boleh buat muka ni lah, make up orang tua. Itu sebenarnya tips kan daripada cikgu. Ya, tips daripada saya. Okey, baik. Boleh Jaafar ke belakang. Jadi masuk dekat sini cikgu, baru saya tahu sebenarnya kan dari segi tata rias, kostum ini semua memang main peranan di dalam satu persembahan teater sebenarnya. Betul. Okey cikgu. Kostum dan juga tata rias ni dia seumpamanya dia tak boleh, dia kena ada. Dia macam adik-beradik juga. Maksudnya orang kata kalau macam cikgu dengan saya lah, dua-dua kena ada. Ya, betul. Ya, cikgu. Kenapa cikgu takut cikgu? Saya pun takut. Saya pun takut bagi statement tu cikgu. Tapi inilah orang kata bila kita nak belajar kita kena seronok-seronok, betul cikgu? Ya, betul. Okey, kita berhenti rehat dulu. Selepas ini banyak lagi cikgu kita akan kongsikan kepada kita semua. Nak tahu apa dia? Selepas ini dalam Kesenian. Ya, masih lagi menyaksikan Kesenian bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu cantik kita, Cikgu Zul. Cikgu, apa? Kenapa ni cikgu? Apa? Mari sini saya touch up sikit cikgu. Cikgu kan kita belajar tata rias. Ya, tapi ini tidak sesuai. Cikgu, ini kan makeup. Kita kena guna bahan-bahan yang selamat. Ini tak boleh cikgu. Tak boleh. Okey, ini saya simpanlah cikgu. Simpan dulu. Sekejap ni cikgu, saya nak tanyalah cikgu. Atas meja ni ada apa sebenarnya kita nak panggil ni cikgu? Ini adalah set dan prop. Okey. Jadi dekat sini sebelum cikgu menerangkan asas scenografi set dan prop, cikgu akan tunjuk dululah. Kita tunjuk dulu jenis-jenis pentas. Okey Akmal, ini adalah contoh pentas proscenium. Tengok ni. Ini cikgu Ya, ini adalah contoh pentas proscenium. Dia seperti berbentuk frame dia bentuk frame. Dia punya penonton akan dekat depan saja. Okey. Dia tak ada dekat tepi-tepi ni. Ini yang macam ada dekat pentas Istana Budaya? Betul. Dia macam selalu teater-teater bangsawan akan guna pentas proscenium inilah. Okey, faham. Yang kedua? Ini adalah pentas tras. Tras. Pentas tras ni di mana kalau kita kalau kita tengok peragaan baju model-model, dia akan guna pentas inilah. Macam catwalk tu cikgu? Ya, betul. Dia ada dia punya penonton akan ada dekat kanan, kiri, dekat depan. Yang kita buat fashion show tadi lah cikgu kan? Ya betul. Itu ya. Okay. Jadi kita pergi kepada pentas yang ketiga. Pentas yang ketiga adalah pentas arena. Ini pentas arena cikgu? Ya, ini pentas arena ya. Selalunya dia berbentuk bulat. Boleh juga berbentuk beginilah. Maksudnya arena ni di keseluruhan, maksudnya pentas ada dekat tengah dan penonton akan berada di sekeliling pentas itu. Ini macam yang dekat Coliseum tu cikgu? Ya, contoh dia lagi satu, ni stadium bola. Dia umpama macam tu pentas arena Akmal. Okey. Tapi kan cikgu, saya nak tahu penting ke kalau kita kaji set dan prop semua ni cikgu? Betul. Ya, betul, penting. Cikgu, penting. Nak betul ke tak penting bila satu cikgu? Penting. Penting. Okey, sebelum kita mereka set dan prop, seorang mereka set itu dia perlu mencari bahan. Dia perlu mencari kajian dulu Akmal. Sebelum dia melakar set-set tersebut. Okey. Jadi bagaimana mereka set itu mendapatkan idea? Dengan cara contoh. Cikgu bagi contoh saya bagi contoh. Contoh pengarana dekat set itu ada kedai makan. Jadi awak sebagai pereka set, awak akan pergi pelbagai jenis kedai makan Akmal. Pelbagai jenis kedai makan untuk mencari bahan dan mencari idea. Buat research. Untuk jadi rujukan. Contohlah awak pergi kedai makan Mak Esa. Kedai makan Pak Leman. Tanah Mak Esa. Mak Esa okey, sedap kat situ. Tak sedap. Lepas tu jadi tak kisahlah berapa bahan yang awak perlukan. 1, 2, 3, 4, 10. 20 mungkin. Jadi bila dah terkumpul
semua tu Akmal, bila dah kumpul ambil gambar kan, pergi makan kat situ, tengok semua sekeliling. Jadi bila balik dah kumpul dah semua, barulah seorang prerequisite itu akan melakar lakaran awal. Ini macam apa tau cikgu? Kalau setahu saya kan, kalau macam dalam industri drama ke filem, dia ada satu bahagian dipanggil apa? Art department tu kan? Yang mana dia kena buat set juga, kena buat research. Yang itulah kan sama juga cikgu? Ya, betul. Tapi ini tugas dia mereka set. Dia mereka set pentas itu. Okey. Jadi rekan awal ini di mana dia melukis. Dia melukis. Bagaimana dia melukis? Rekan awal dia akan tengok ke semua bahan yang dikumpul, semua bahan yang dia kumpul, dan setelah itu dia akan lukis. Contohlah Mak Esah tadi pilihan Akmal kan? Mak Esah pilihan Akmal tadi. Meja makan Mak Esah ni sesuai. Jadi lakar. Tak sesuai lah pula kedudukan kedai makan. Jadi dia pergi kepada Pak Leman punya kedai makan. Pak Leman ni sesuai lah. Jadi ambil, lukis. Jadi kesemua itu dia akan tengok sampailah menjadi satu bentuk set yang pengarah nak mengikut apa konsep dan tema penceritaan. Okey, maksudnya dekat sini cikgu, apa menjadi seorang sinematografi. Sinografi itu lain kan cikgu? Menjadi seorang sinografi. Mereka sinografi set dan prop. Ini pun bukan satu perkara yang mudah kan cikgu? Memang susah. Dia memang susah. Seorang prerequisite ini bila dia melakukan lakaran akhir itu Akmal. Bila dia melakukan lakaran akhir, prerequisite ini melibatkan penelitian yang lebih terperinci. Contohlah dekat sini, mungkin ini ringkas sahaja. Okey. Contohlah ini set, ini pentas, dan ini adalah set dia. Set. Contoh ini adalah set ya. Nampak tak sebenarnya menjadi sinografi ni bukan senang Kita kena tahu kenapa kena kerusi untuk letak kat sini. Kenapa pasu bunga kat sebelah. Ini semua ada maksud. Ya, semua ada maksud. Kena ada ruang dia, kenapa dekat sini, kenapa letak dekat sini. Kenapa letak sini. Semua itu sebab. Cikgu, okey. Baik, cikgu pegang. Okey, senyum tak gambar. Okey, tahniah cikgu menang motor. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini banyak lagi Cikgu Zul akan kongsikan dalam kesenian. Cikgu boleh tak gambar kat depan? Okey, senyum. Okey. Gluk. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan Kesenian. Wah, cikgu cepat minum. Cikgu, saya nak tanya ni, tiba-tiba ada polistrin besar macam ni. Lepas tu ada bunga, ada cat semua ni. Apa pula kita nak belajar kali ini, cikgu? Ini adalah elemen scenografi. Aplikasi elemen scenografi dalam pementasan. Maksudnya sekarang tadi kan Akmal kita dah belajar macam mana mereka set pentas. Okey, yang mana tadi ada arena. Ada itu jenis-jenis pentas. Ini rekaan set. Pentas ada set dekat tengah. Maksudnya yang prop kat pentas tu. Betul. Buat set sendiri. Ya. Okey. Jadi dekat sini saya nak ajar Akmal. Bagaimana kalau kita nak buat pementasan teater tetapi kita kekurangan kos. Kita kekurangan kos Akmal. Jadi kita kena kreatif, kita kena guna bahan-bahan yang sedia ada. Bahan-bahan yang mudah didapati dan juga bahan-bahan yang kos yang rendah. Kita guna kos yang rendah. Maksudnya cikgu, saya ingatkan kalau dekat persembahan teater tu kan, ingat semua set-set tu orang kata yang betul dan beli, cikgu tak ada Tak. Maksud kita buat sendiri. Contohnya macam labu sayung ni. Ya, betul. Labu sayung cikgu? Bukanlah cikgu. Ini palsu lah. Ya Allah, terikut-ikut pula kan. Ya cikgu, yang itu pun betul ke tipu? Ini tak betul.
Maaf, ini tak betul. Ya, cikgu. Ya, cikgu. Okey, Itu yang ini tak datang. betul ya. Okey. Baik, cikgu. Jadi saya pasti Cikgu Aziz dan juga Cikgu Saira akan tunjukkanlah kan. Sambil-sambil Ya. dia tunjukkan, cikgu boleh ceritakanlah apa yang mereka tengah lakukan semua ni kan, cikgu. Okey, silakan. Okey. Jadi ini adalah bagaimana kalau kita tak dapat beli barang-barang mahal ni nak buat set ni. Okey. Jadi kita gunalah bahan-bahan yang sedia ada. Seperti contohnya sekarang kita nak buat pasu bunga tau. Okey. Pasu bunga. Kita hanya membentuk dengan menggunakan apa nama dia, Aziz? Gabus punya kata. Gabus, pemotong gabus. Pemotong gabus. Jadi kita sebenarnya boleh juga guna gergaji, boleh guna pisau. Tapi murid-murid di luar sana kalau nak buat nak buat benda ini, scenografi, set dan prop ini kena ada pengawalan daripada kedua ibu bapa. Tahu? Kenapa, Sebab cikgu? dia kalau kita guna gergaji atau kita guna pemotong gabus ni, dia panas tau, Akmal. Dia panas. Faham. Ada bateri, cikgu lah. Ya, betul. Dia panas. Okey, mungkin Cikgu Aziz, ni ramai sebenarnya tak tahu tau. Sebenarnya pemotong gabus ni dia bukan macam gunting, tak. Dia benda tu panas yang mana ada elektrik. Mungkin Cikgu Aziz boleh tunjuk ada dekat bahagian bateri tu, bahagian bateri. Nampak guys? Dia ada bateri dekat situ. Okey. Jadi murid-murid dekat luar sana kalau nak buat kena ada pengawasan daripada kedua ibu bapa atau cikgu-cikgu. Sebab nanti kita nak menghindari daripada berlakunya kemalangan, kecederaan. Cikgu nak tanya. Apa? Macam cat tu bukan cat air biasa kan? Bukan. Kita sebenarnya boleh guna spray juga. Paling senang kita guna spray je, Akmal. Kalau ini jenis cat apa yang Cikgu Syairah gunakan? Ini cat seperti pelakar. 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 Bukan seperti pelakar-pelakar, cikgu kan? Pelakar, Ya. cikgu ni. Ya, cikgu ni makin lama makin pelakar. Biasalah puasa-puasa ni kan. Ya, cikgu. Okay, jadi kita akan tengoklah bagaimana hasil dia. Sebenarnya inilah orang kata pasu bunga yang memakai kos yang begitu kecil ataupun sedikit begitu sebenarnya. Rendah, yes. Nampak dah siap dah. Ini kalau kita orang kata bagikan lagi lebihkan masa, dia akan nampak lagi cantik, betul, cikgu? Ya, betul. Terbaiklah, cikgu. Saya pasti hari ini Cikgu Zu nak memberikan rumusan kepada kita semua. Silakan, cikgu. Okey, murid-murid di sana, asas visual scenografi ini adalah merangkumi tata cahaya, tata bunyi, kostum, tata rias dan juga set dan prop. Apa yang kita dah belajar tadi, ya, Akmal? Ya. Akmal, cikgu. Akmal. Itu Aziz. Akmal. Ini pasu. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak, cikgu. Dan macam biasalah kan, sebenarnya kalau kita nak belajar seni, jangan malu-malu, betul? Jangan takut-takut, jangan segan-segan. Sebabnya seni adalah untuk semua. #seni untuk semua. Kita akan jumpa lagi di episod seterusnya dalam Kesenian. Saya Akmal Nazri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye. Ini kenapa tak siap lagi ni? Ya Allah.